Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Hari ini kita akan bincang bahagian terakhir, iaitu bahagian yang ke-8 dalam pembuatan keputusan, iaitu berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan. Okey. So di sini cikgu akan bincang dua bahagian. Satu ialah pengaruh faktor kecekapan, yang kedua pengaruh faktor situasi. Apa yang kita belajar dalam bahagian 7 ialah berkaitan dengan faktor kedapatan maklumat, iaitu cara mendapatkan maklumat, jumlah maklumat, kualiti maklumat, jangka masa mendapatkan maklumat, kedapatan maklumat atau ketersediaan dan juga kesesuaian maklumat. Okey, yang ini kita akan bincang apakah faktor kecekapan yang boleh memberi kesan pada pembuat keputusan, dan yang kedua apakah faktor situasi. Okey, faktor situasi ini ada 4: kepastian, risiko, ketidakpastian dan kesamaran. Okey, alright, let's see one by one ya. Okey, faktor kecekapan pembuat keputusan. Okey, kecekapan ni rujuk pada ciri-ciri personaliti yang dimiliki oleh pembuat keputusan. Okey, apa pengalaman yang dia ada, kemampuan dia untuk membuat keputusan. Ini rujuk pada kecekapan. Okey, efisiensi ya. Adakah dia seorang pembuat keputusan yang efisien atau cekap? Okey. Antara faktor kecekapan yang boleh memberi kesannya adalah personaliti, kebijaksanaan, nilai-nilai yang diamalkan oleh pembuat keputusan, kreativiti dan juga intuisi. Okey, so yang ini rujuk pada faktor kecekapan pembuat keputusan. Okey, let's start with the first one, iaitu personality. Okey, personality ni rujuk pada perwatakan. Okey, so personality pembuat keputusan ni ada dua jenis. Satu adalah konservatif atau kesempurnaan. Okey, konservatif maksudnya dia ni seorang yang berhati-hati. Okey, dia very careful apabila membuat keputusan, khususnya yang melibatkan risiko yang tinggi. Okey, so berhati-hati maksudnya dia akan mengambil banyak aspek, mengambil kira banyak faktor sebelum dia membuat keputusan, sebab dia risau tentang risiko yang mungkin dihadapi. Okey, yang berbentuk kesempurnaan, dia buat keputusan yang lengkap atau keputusan yang terperinci. Okey, maksudnya dia Mr. Perfect. Okey, Mr. Perfect ni dia nak sesuatu yang sempurna. Okey, atau dia buat keputusan yang lengkap. Okey, so it take a lot of time to make it perfect. So ada dua ya. Satu adalah konservatif, satu lagi adalah kesempurnaan. Ini rujuk pada personality. Okey, so keputusan ni banyak bergantung pada jenis personality yang dimiliki oleh pembuat keputusan. Kalau dia seorang yang konservatif, dia berhati-hati. Kalau dia seorang yang punya personality yang bercorak kesempurnaan, dia cuba untuk buat keputusan yang lengkap. Okey, so ada kesannya. Okey, yang kedua, kebijaksanaan. Ini rujuk pada pengetahuan, pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh pembuat keputusan. Of course kan, kalau kita ada pengalaman yang banyak, kita ada banyak pengetahuan, kelayakan akademik kita tinggi, kita mampu buat keputusan yang lebih baik. Sebab lagi tinggi pendidikan, lagi banyaklah ilmu yang kamu miliki. Dan ini membolehkan kita buat keputusan yang lebih baik. Okey, seorang yang berpengalaman berbanding dengan orang yang tak ada pengalaman, yang pengalaman ni mampu buat keputusan yang lebih baik. Okey, so ini rujuk pada kebijaksanaan. Okey, contohnya kalau kita minta seorang pengurus besar yang ada pengalaman 20 tahun, okey, untuk buat keputusan, dia dapat buat keputusan yang lebih baik berbanding dengan seorang eksekutif yang baru mula bekerja. Okey, alright. Faktor yang ketiga ialah nilai-nilai yang diamalkan oleh pembuat keputusan, values. Okey, nilai ni can be nilai agama, nilai politik, ekonomi atau pertimbangan keputusan. Okey, so contoh ya, pengurus mungkin mengambil kira nilai agama dan ekonomi bila buat keputusan tentang waktu kerja. Okey, dia kalau mengambil nilai agama ni, dia bagi perhatian kepada keperluan pekerja. Contohnya kalau pekerja beragama Islam, dia perlukan waktu sembahyang pada waktu-waktu tertentu. Okey, kalau nilai ekonomi, dia akan ambil kira kesan pada prestasi syarikat. Okey, melibatkan belanja banyak dan sebagainya. Itu rujuk pada nilai-nilai yang diamalkan oleh pembuat keputusan. Okey, alright. Kreativiti.
Creativity maksudnya idea yang baru. Okay, so pembuat keputusan yang ada sifat kreativiti yang tinggi, dia mampu mencipta idea-idea yang baru, okay, untuk menyelesaikan suatu masalah. Okay. Khususnya untuk keputusan tak rutin, iaitu masalah yang jarang berlaku. Contohnya seperti membuka cawangan baru ni melibatkan risiko yang tinggi. Di sini, kreativiti memainkan peranan yang sangat penting. Okay? So, pengurus mesti mencari idea-idea baru untuk menyelesaikan masalah ni. Okay? Kalau idea yang sedia ada tak cukup, dia perlu cari idea-idea yang baru. Okay? Intuisi. Intuisi maksudnya gerak hati. Okay? Gerak hati ni maksudnya dia daripada diri dia berdasarkan pengalaman dan dia buat keputusan segera berdasarkan apa yang dia percaya pada diri dia. Okay? Itu dipanggil gerak hati. Okay? What he believe himself, berdasarkan pengalaman yang pernah dia lalui, okay? Ataupun pengalaman yang dia ada, dia akan buat keputusan dengan segera. Ini rujuk kepada intuisi. Okay? Alright. Kita pergi kepada faktor yang ketiga, ya, faktor situasi pembuatan keputusan. Okay? Situasi maksudnya keadaan. Okay? Keadaan yang dihadapi oleh seseorang pengurus apabila buat keputusan. Okay? Faktor situasi atau keadaan ni banyak bergantung pada faktor-faktor dalaman dan faktor luaran. Okay? So, faktor dalaman ni contohnya keupayaan atau kemampuan syarikat. Okay? Kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh pembuat keputusan serta dia juga bergantung pada rakan kerja. All this adalah faktor dalaman yang berkaitan dengan organisasi. Dan situasi juga banyak dipengaruhi oleh faktor luaran. Contohnya keadaan ekonomi, keadaan politik, perundangan, persaingan dan sebagainya. Okay? Ada 4 faktor situasi, iaitu kepastian, ketidakpastian, risiko, kesamaran. Okay? Kita akan bincang satu demi satu, ya. Okay. Kepastian. Okay? Kepastian ni satu situasi di mana pembuat keputusan mempunyai maklumat yang jelas, lengkap dan tepat. Okay? So, bila kita ada maklumat yang jelas, lengkap dan tepat, kita boleh buat keputusan yang baik, kan? Sebab ini pasti. Okay? Situasi ini certain. Okay? Dan hasil yang dijangkakan daripada keputusan juga jelas dan tepat. Okay? So, ingat pelajar, di sini kamu kena bincang 2 perkara. Satu ialah maklumat. Maklumat kita jelas, lengkap dan tepat. Pada masa yang sama, kita ada hasil yang kita jangkakan juga jelas dan tepat. Okay? Contohnya keputusan pengurus tentang membeli mesin baru. Okay? Pengurus ada maklumat yang lengkap tentang mesin baru dan dia juga boleh jangkakan hasil yang jelas. Dengan menggunakan mesin baru ni, apa jadi kepada jumlah pengeluaran. So, dia boleh buat ramalan yang tepat. Okay? Kerana maklumat yang cukup, jelas, tepat dia dan dapat hasil yang jelas dan tepat. So, apa keyword dia? Kalau kepastian, keyword dia maklumat jelas, lengkap, tepat. Hasil juga jelas dan tepat. Okey, itu kepastian. Okey, lawan pada kepastian ialah ketidakpastian. Di sini, pembuat keputusan ini tidak mempunyai maklumat yang lengkap, jelas dan tepat. Dia kekurangan info. Okey, kekurangan maklumat. Tetapi dia boleh menjangkakan hasil yang jelas dan tepat. Nampak tak perbezaan dia? Yang ni dua-dua lengkap dan tepat. Yang ni maklumat lengkap tapi hasilnya tak jelas. Okey, maklumatnya tak lengkap tapi hasilnya jelas. Itu dipanggil ketidakpastian. Okey. Contohnya keputusan menghadapi pesaing baru dalam pasaran. Okey. Pengurus tak ada maklumat yang lebih jelas tentang pesaing ni. Okey, apa produk yang dia akan keluarkan, okey, apakah strategi promosi yang akan dia gunakan, bagaimana saluran pengedaran dia, semua dia tak ada maklumat. Tapi dia tahu kesannya. Okey, kesannya dia tahu ini akan boleh menjejaskan jualan syarikat dia. Okey. So, maklumat tak ada tapi hasilnya jelas. So, dipanggil ketidakpastian, uncertain. Okey. Okey, situasi risiko. Situasi di mana pembuat keputusan ini ada maklumat yang jelas, lengkap dan tepat, tapi
hasilnya tidak jelas dan bergantung pada kebarangkalian, probability. Okey, so nampak ya, maklumat cukup, jelas, tepat, tapi hasilnya tak jelas. Okey, dia banyak bergantung pada kebarangkalian. Kita boleh buat ramalan saja, ramalan ni mungkin jadi, mungkin tak jadi. Tapi maklumatnya jelas, hasil tak jelas. Okey, kenapa berlaku keadaan ni? Sebab persekitaran ni sentiasa berubah. Sukar buat ramalan. Okey. Contohnya, keputusan pengurus tentang melancarkan produk syarikat di pasaran baru. Dia ada maklumat yang jelas tentang pasaran baru ni. Okey. Berapa penduduk, saiz pendapatan, jenis pekerjaan, maklumat cukup. Tapi dia tak pasti adakah produk ni berjaya meningkatkan jualan atau tidak. Hasilnya tak jelas. Okey, sebab pasaran sentiasa berubah. Itu risiko ya. Okey, kesamaran. Pembuat keputusan ni tak ada maklumat yang jelas, lengkap dan tepat. Pada masa yang sama, hasilnya juga tidak jelas. Ini dikenali sebagai ambiguity. Okey, kesamaran. Dua-dua tak ada. Maklumat tak lengkap, hasil pun tak jelas. Okey, ini dipanggil kesamaran. Okey. Contohnya seorang pengurus pasaraya menunggu pengantaran stok daripada pembekal tapi tak tahu bila barang akan sampai kerana tak dapat dihubungi pembekal. Tak tahu apa jadi kepada pembekal, tak boleh kontak pembekal dan dia tak pasti sama ada perlu minta pekerjanya untuk menyusun barang atau tidak. Meminta pekerja tunggu sampai pembekal sampai sebab dia tak tahu adakah pembekal ni sampai atau tidak. Tak ada maklumat, hasilnya tak jelas. Katakan pekerja tunggu, barang tak sampai, kamu terpaksa bayar allowance lebih masa, overtime. Ini boleh merugikan syarikat. Kenapa dia terpaksa buat tindakan macam ni? Sebab dia tak ada maklumat. Okey, tak boleh kontak pembekal dan dia pun tak tahu apa keputusan dia nak buat sebab kalau dia minta pekerja tunggu, mungkin barang sampai, mungkin barang tak sampai. Ini dipanggil kesamaran. Okey, remember ya, ada 4 faktor situasi. Okey, kepastian, ketidakpastian, risiko dan kesamaran. Okey, untuk memudahkan kamu menghafal, gunakan gambar ajar ni. Okey, kalau kepastian, okey, hasilnya jelas, maklumat lengkap. Remember, tepat-tepat. Okey, maklumat lengkap, hasilnya tepat. Okey, kamu dapat jelaskan kepastian. Okey, kalau ketidakpastian, maklumat tak lengkap atau tak tepat, hasilnya jelas. Tidak tepat, tepat. Ini ketidakpastian. Okey, kalau berisiko, maklumat cukup, tepat, hasilnya kurang tepat atau tidak jelas. Itu rujuk pada risiko. Okey, kalau kesamaran, maklumat tak tepat, hasil pun kurang tepat. Maklumat tak lengkap, tak cukup, hasilnya tidak jelas. Ini kesamaran. Dua-dua tidak. Nampak? Okey, kalau risiko, hasil tak jelas, maklumat lengkap. Kalau kepastian, dua-dua okey. Maklumat cukup, hasilnya jelas. Ketidakpastian, maklumat tak lengkap, hasilnya jelas. Okey, memorize table ni supaya you boleh explain faktor situasi dengan lebih tepat. Okey. Kita perhatikan beberapa contoh soalan. Uraikan 2 faktor yang pengaruhi pembuatan keputusan. Ada berapa faktor, remember? 3 faktor ya. Kedapatan maklumat, faktor kecekapan pembuat keputusan dan yang ketiga adalah berkaitan dengan faktor situasi. Jadi kamu kena bincang mana-mana 2. Okey. Jelaskan 2 faktor yang pengaruhi pembuatan keputusan. Apa beza antara soalan pertama dengan kedua ni? Soalan kedua ni kamu diminta jelaskan. So, kena buat apa? Berikan contoh. Very good. Okay? Berikan contoh yang sesuai. Untuk soalan uraikan juga, you boleh bagi contoh. Tak salah. Okay? Tapi untuk jelaskan ni wajib ada contoh. Okay? Uraikan 3 faktor kecekapan pembuatan keputusan. Okey, 3 faktor kecekapan ni apa dia? Antaranya adalah personality, okey, kebijaksanaan, intuisi, nilai-nilai yang diamalkan oleh pembuat keputusan. Itu rujuk pada 3 faktor kecekapan pembuat keputusan. Okey. 3 faktor situasi.
Faktor situasi ada 4 kan? Iaitu kepastian, ketidakpastian, risiko dan juga kesamaran. So, berikan satu fakta, satu uraian. Kepastian. Jawapan dia, pembuat keputusan mempunyai maklumat yang cukup, lengkap dan tepat. Hasil yang dijangkakan juga jelas dan tepat. Okey. Faktor kesamaran. Okey. Pembuat keputusan tidak mempunyai maklumat yang lengkap dan tepat. Hasil jangkaan juga tidak jelas dan kurang tepat. Jadi kamu dapat 4 markah. So 3 faktor ni bagi 3 lah. 3 kali 2, 6 ya. Okey, jelaskan 2 faktor situasi. Yang ni kena bagi 1 contoh fakta, uraian contoh. Okey, katakan yang sebut faktor kepastian. Pembuat keputusan mempunyai maklumat yang lengkap dan tepat. Hasil jangkaan juga jelas dan tepat. Contohnya, keputusan tentang membeli mesin baru. Jadi kamu dapat 3 markah. Okey. Alright, itu saja. So, cikgu harap kamu faham berkaitan dengan faktor-faktor pembuatan keputusan. So, dengan ini tamatlah tajuk pembuatan keputusan. Untuk bahagian berikutnya, cikgu akan bincang beberapa set tajuk-tajuk ulang kaji. Bermula dengan bab pertama iaitu pengurusan. Okey, pelajar, jumpa lagi ya. Bye. Good luck.